Testing cuba suara. Oh, sorok-sorok sikit pagi ni. Okey, alhamdulillah pada sesi yang lepas kita dah buat persamaan garis lurus. Kalau kamu ingat balik, selain tu sementara tu cikgu nak ingat balik kita punya database kelas kita, di mana cikgu simpan segala nota cikgu di dalam ni lah. Nanti kamu tengok dalam channel cikgu ni dalam kelas. Jadi cikgu harap kamu buka dan ulang kaji lah. Kalau yang mana ni ulang kaji balik lah. Okey, hari ni cikgu nak bincangkan berkenaan dengan tengok apa? Nak tengok dalam kereta tu. Tengok sat hidup belakang. Okey, kalau tengok pada slide nota cikgu, tiga benda ni lah yang persamaan kita nak ubah sesuatu persamaan. Saatlah cikgu kita refresh sikit ya berkenaan dengan persamaan garis lurus sebelum cikgu masuk ke bahagian seterusnya. Persamaan garis lurus yang pertama adalah Y sama dengan MX tambah C. Ni adalah dia punya core, dia punya asas dia. Asas bagi persamaan, di mana di dalam ni ada apa? Kecerunan. Mana kecerunan? Di mana M ni adalah kecerunan. Manakala C ni adalah pintasan Y. Daripada persamaan ini kita seolah minta kita ubah persamaan ni dalam sama ada 3 bentuk. Dari 3 bentuk persamaan ni boleh diubah. Kita boleh ubah dalam bentuk yang pertama adalah AB. Tengok balik ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kita boleh ubah dia dalam bentuk X per A tambah B per Y, Y per B per Y pula. Jadi soalan ni berkisar berkenaan dengan ni. Jadi Y per B sama dengan 1, ataupun yang keadaan yang ketiga adalah AX tambah BY sama dengan C. Jadi dia berkisar macam tu ya. Jadi dia soalan kau ubah dia bagi satu persamaan, tukarkan adalah bentuk dia tanya ini bentuk yang pertama, ini adalah bentuk yang kedua, dan ini adalah bentuk yang ketiga. Macam mana kita nak ubah dalam bentuk macam ni? Kita mesti menggunakan kunci dah. Kita gunakan konsep persamaan linear. Konsep persamaan linear di mana sesuatu nombor kita ubah melepasi sama dengan, maka simbol dia akan berubah. Negatif akan jadi positif, positif negatif, darab akan jadi bahagi, bahagi akan jadi darab. Jadi untuk jadikan format ni, format pertama, kedua dan ketiga, kita kena guna konsep persamaan linear. Jadi pada sesi yang lepas cikgu dah bincangkan berkenaan dengan ketiga-tiga kaedah ni, macam mana daripada pertama nak jadikan kedua, ataupun daripada pertama nak jadikan yang ketiga, yang ketiga nak jadikan yang pertama, yang kedua nak jadikan yang pertama, yang ketiga nak jadikan yang kedua, yang kedua nak jadikan yang ketiga. Jadi tak ada masalah. Jadi kita gunakan konsep persamaan linear. Pada hari ini kita nak tengok pada hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus. Kita tengok lah. Sebenarnya ni dia ada berkenaan dengan tajuk tingkatan 2 dulu, graf fungsi kan.
Sesuatu titik kita akan plotkan titik-titik tersebut menghasilkan graf. Kalau titik tersebut di luar graf, maksudnya titik tersebut tidak berkait dengan apa? Graf tersebut. Okey, contohnya yang ni. Kita tengok. Okey, yang ni lebih mudah daripada yang lepas. Sisi sub tajuk ni. Okey, kalau tengok, okey, dia kata okey, rajah 1 dan rajah 2 menunjukkan dua garis lurus yang dilukis pada cartas berdasarkan persamaan garis lurus x tambah 2y. Okey, persamaan yang pertama adalah x tambah 2y dan x tolak y sama dengan 3. Okey, apa yang penting di dalam sesebuah graf kita ni apa, graf ni di bawah graf fungsi lah, tapi dia adalah graf lurus lah, garis lurus. Graf fungsi di tingkatan 2 kita belajar banyak jenis graf fungsi ni. Ada yang bentuk S, ada bentuk C, ada bentuk U, ada yang lengkuk. Jadi di tingkatan 3 dia ambil satu je. Ada yang garis lurus, macam ni garis lurus. Okey, jadi garis lurus ni di bawah graf fungsi. Jadi setiap graf ni di bawah cartas lah. Apa cartas adalah paksi x dan paksi y. Okey. Dan setiap graf ni dia ada persamaan dia. Dan kalau kamu ingat dulu, kita gunakan jadual untuk membina graf, di mana jadual ini kita bina, cikgu tunjuk contoh sebelum ni kan, di mana ada nilai x dan nilai y. Okey, jadi setiap nilai x dan nilai y ni kita akan contoh di sini ada letak negatif 3, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Maka daripada persamaan ini kita cari nilai y dan kita dapat nilai y ini. Lepas tu daripada sini kita plot titik. Sama juga dengan graf yang pertama pun, kita buat benda yang sama. Ada jadual, daripada persamaan kita bina dia punya jadual. Daripada jadual kita bina ke graf. Ni step di tingkatan 2 dulu lah. Nilai S dan nilai Y. Okey, jadi untuk hari ni kita nak buktikan bahawa adakah titik PQR ni betul berada di atas graf atau tidak. Betul-betul berada di atas graf atau tidak. Okey, kalau sekarang ni kita boleh nampak secara mata kasar bahawa titik P berada pada graf, titik Q berada atas graf dan titik R di luar graf. Jadi tujuan kita, okey, kita kena kira secara pengiraan, membuktikan bahawa betul tak R ni berada di luar graf dengan koordinat dah. Okey, kita ambil satu. Okey, kamu tengok okey, untuk okey, graf ni x tambah 2y. Okey, kita ambil ini dulu. Okey. Okey, x tambah 2y sama dengan 4. Okey, x tambah 2y sama dengan 4. Okey, kita nak buktikan. Kita ambil P dulu, titik P. Okey, titik P, dia punya koordinat dia adalah 4, 0. Okey, kita masukkan koordinat titik P ni 40 ke dalam persamaan yang diberi. Okey, kita sebenarnya kamu tahu bahawa 40 ni mana x mana y. Untuk koordinat, tajuk koordinat di tingkatan 2 kan. Sebelum graf fungsi ada tajuk koordinat. Maka 4 ni adalah nilai x, 0 ni adalah nilai y. Kita gantikan nilai x dan nilai y di sini. Okey, jadi kita gantikan dia. Kita nak buktikan betul tak titik tu berada di atas garis lurus tersebut lah. Kalau betul, dia akan dapat jawapan yang sama. Kiri akan sama dengan kanan. Okey, x sama dengan 4 tambah 2, okey, kurungan y sama dengan 0 sama dengan 4. Okey, betul tak? Kalau kiri sama dengan nilai di kiri sama dengan nilai di kanan, maka betul bahawa titik itu berada di atas persamaan ini, graf ni. Jadi 4, 2 darab 0, 0, jadi 4 sama dengan 4. Maka di sini kita dapati bahawa nilai kiri sama dengan nilai kanan. Bahawa hujah kita bahawa P berada pada garis lurus ini, ataupun P berada pada persamaan x tambah 2y sama dengan 4.
Maka ya, kita tulis, jawapan kita adalah ya. P berada di atas garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Okey, ini jawapan kita. Okey, hujah kita lah. Ini adalah dalil kita dan ini adalah jawapan kita. Orang akan tanya, kenapa apa bukti kamu kata P berada di atas garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4? Ini bukti dia. Bila saya masukkan nilai P dalam persamaan, saya dapati bahawa nilai kiri dengan kanan adalah sama. Okey, kita pergi pada titik yang kedua, Q. Q. Okey, kita tulis balik. X tambah 2Y sama dengan 4. Sebenarnya dia bermain dengan persamaan linear lagi lah. Jadi dia tak susah sangat. Okey, ni titik Q adalah 2, 1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 2 bagi nilai X, 1 bagi nilai Y. Maka kita masukkan dalam persamaan. Okey, X kita gantikan nilai X 2 tambah 2 kurungan 1 sama dengan 4. Y sama dengan 1 kan? Okey, jadi 2 tambah 1 apa? 2 darab 1 jadi 2 sama dengan 4. Maka 4 sama dengan 4. Maka sama tak kiri kanan? Sama. Maka jawapan kita pun sama juga. Ya. P berada di atas garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Jawapan kita. Okey, jelas ha? Kita pergi pada titik yang ketiga, di mana X tambah 2Y sama dengan 4. Okey, titik yang ketiga R, titik R. Okey, R titik koordinat dia adalah 1, 2. Adakah R ni berada di atas titik di atas garis lurus persamaan tersebut? Okey, kita buktikan. Okey, gantikan nilai. Ini X dan ini Y. Okey, masukkan nilai X. X sama dengan 1 tambah 2, Y sama dengan 2 sama dengan 4. Okey, 2 kali 2 4. 1 tambah 2 kali 2 4 sama dengan 4. 4 tambah 1 5. 5 sama dengan 4. Adakah sama tak? Tak sama. Tak sama. Maka bila tak sama, kiri tak sama dengan kanan, jawapan kita adalah R tidak berada. Kita tulis R tidak berada pada garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Sebab apa dia tidak berada? Sebab nilai kiri bila kita masukkan koordinat bagi R, maka kita dapati bahawa nilai kiri tak sama dengan nilai kanan. Ini hujah kita. Maka tidak jelas ah. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Macam ulang balik lah contoh tu. Cikgu pergi pada page yang seterusnya. Cikgu carry forward ke page ni. Jelas ah? Aisyah, Damia, Fasha. Kalau ada soalan tanya cikgu. Cikgu sikit ni. Okey. Okey, kita pergi pada contoh graf yang kedua. Okey, siapa yang dah faham tadi, maksudnya cikgu terang kali kedua ni kamu akan jadi lebih faham Okey. Kalau kita tengok, okey, dia suruh kita tentukan sama ada P, Q dan R ini berada di atas garis ni atau tidak. Kalau kita tengok secara kasar ni kita dah tahu dah. P, Q berada di atas garis, R tidak. Tapi soalan nak minta kamu berikan justifikasi kamu. Maksudnya bila kita kata beri justifikasi, berikan hujah kamu. Kita kena hujah secara
matematik lah. Dalam matematik ni kita kena hujah secara matematik. Jadi nak buktikan, kita kata persamaan garis lurus ini adalah x tolak y sama dengan negatif 3. Sekejap, padam dulu. Ada pemadam kan? Padam dulu. X tolak y sama dengan negatif 3. Untuk titik A, untuk titik P. Titik P dia punya ni adalah negatif 2, 1. Dan titik kita lihat sini. Titik Q dia punya koordinat dia negatif 1, 2. Manakala titik R koordinat dia adalah 1, 3. Tentukan sama ada titik PQR ni berada di atas garis atau bukan. Kita masukkan dalam nilai dia di dalam persamaan. Pertama ni X, ni Y, ya. Mula tak buka pintu. Kenapa? Nanti Makan kucing. habis dah bagi dah makan. Sanai. Lagi buka pintu sana, buka pintu selagi. Nanti panggil. Masukkan persamaan ini di dalam. Sekejap, cuba buka pintu sekejap. Dah. Kita masukkan persamaan koordinat ni dalam persamaan lah. Persamaan contohnya yang pertama, X sama dengan negatif 2 tolak Y sama dengan 1 sama dengan negatif 3. Maka negatif 2, negatif 1 jadi negatif 3 sama dengan negatif 3. Sama jawapan kita adalah ya. Ya, P berada pada persamaan garis lurus X tolak Y sama dengan negatif 3. Itu jawapan kita. Q pula, X sama dengan negatif 1 tolak Y sama dengan 2 sama dengan negatif 3. Akan dapat jawapan yang sama. Negatif 1, negatif 2 jadi negatif 3. Jadi negatif 3 sama dengan negatif 3. Sama tak? Sama. Jawapan kita adalah ya. Kerana ya, Q berada pada garis lurus X tolak Y sama dengan negatif 3. Pergi pada titik yang keempat, R. X sama dengan 1. Tolak. Kita follow persamaan ni lah. Persamaan ni kita follow persamaan ni. Kita tulis balik persamaan ini dan kita masukkan nilai ni, nilai koordinat ni. X tolak Y. Y sama dengan apa? 3. Sama dengan negatif 3. Jadi 1 tolak 3 jadi ada RM1 hutang RM3. Maka baki lagi hutang RM2 sama dengan negatif 3. Maka sama atau tidak? Tak sama. Tidak. Y berada di luar garis lurus persamaan ni. Tidak. Y berada di luar. R berada di luar. Itu jawapan kita. Boleh tak? Selesai untuk contoh yang ni. Dia simple je. Bahagian ni sangat simple sebab kita nak kena pasti saja. Kalau tengok pada ni pengiraan dia ni bawah ni. Contoh 6. Contoh 6 ni dia tak bagi gambar rajah. Yang ni lah kita kena kira. Tadi dia bagi gambar rajah, tak ada masalah. Kita tahu secara kasarnya, cara nampak kita tahu dia berada di atas garis atau di luar garis. Kalau dia bagi contoh 6 ni, mana yang lain tak masuk. Tak apa, mungkin ada masalah. Kawan-kawan kita ada masalah internet apa, tak apa. Nanti untuk lain kali mereka akan rujuk lah, mudah-mudahan. Kalau tengok pada contoh yang ke-6. Soalan dia, tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. Pertama, titik P ni kamu kena tahu
titik P ni berada pada garis lurus ni atau tidak. Okey, jadi start titik P ni kita kena letak nilai dah. X start koordinat. Okey, di bawah tajuk tingkatan 2. Koordinat kan. Koordinat kita ada nilai X dan nilai Y. Setiap koordinat ni, setiap titik ni dia ada nilai X dan nilai Y. Ini ada nilai X dan nilai Y. Dan ini ada nilai X dan nilai Y. Okey, setiap titik ni okey, mesti wajib ada. Dia tak ada, cikgu tak ada nilai X, tak ada. Dia mesti ada. Kalau P dia bagi titik P, mesti dia akan bagi koordinat. Dia bagi X dulu baru nilai Y. Jangan terbalik, jangan kamu bagi baca Y lepas tu X, salah. Sebab sesuatu benda kita akan baca nilai X dulu baru kita baca nilai Y. Kalau di bawah translasi, kalau kamu ingat translasi, X bergerak kan. Sesuatu objek bergerak, contohnya objek P bergerak di bawah translasi 3, 2. 3, 2 maksudnya apa? 3 bagi paksi X, 2 bagi paksi Y. 3 ni positif maka dia bergerak ke kanan, Y ni positif maka dia bergerak ke atas. Jadi dia akan mulakan X dulu walaupun apa pun. Jadi dalam kes ni pun sama. Koordinat mesti akan diberi nilai X dahulu. Okey, jadi masukkan nilai ni ke dalam persamaan yang diberikan. Okey, contohnya A. Persamaan dia Y sama dengan 3X tambah 2. Okey, di mana titik P? P koordinat dia adalah 2, 8. Okey, masukkan. Ni adalah nilai X, ni adalah nilai Y. Gantikan dalam persamaan ni. Okey, Y sama dengan apa? Y sama dengan 8 tulis. Okey, cikgu tulis warna lain. Calculation. Okey, Y sama dengan, tengok P. P Y sama dengan 8, maka gantikan sini 8. Sama dengan 3. Darab berapa? Darab 2 tambah 2. Okey, jadi 8 sama dengan 3 kali 2 6 tambah 2 6 tambah 2 8. Jadi 8 sama dengan 8. Maka kiri sama dengan kanan. Bila kiri sama dengan kanan, bermaksud titik ini berada pada garis lurus persamaan ini. Maka kita akan tetap okey, ya diberikan atau tidak. Jadi jawapan kita adalah ya. Ya. P berada di atas garis lurus Y sama dengan 3X tambah 2. Okey, ini jawapan kita. Ya, P berada di atas garis lurus Y sama dengan 3X tambah 2. Okey, kita pergi pada soalan B. Okey, soalan B. Okey, 3X tolak 2Y sama dengan 12. Okey, tentukan sama ada titik P ni koordinat dia adalah negatif 4, 2. Di mana negatif 4 ni adalah paksi X, 2 ni adalah paksi Y. Kita masukkan dalam. Okey. 3 darab. Okey, kita masukkan 3 kisah. Jadi kelam pula tentu. Gantikan warna lain yang lebih cerah. Okey. 3 darab X sama dengan apa? Negatif 4. Negatif 4 tolak 2 darab 2 sama dengan 12. Okey, 3 kali 4 negatif 12. 2 darab 2 negatif darab negatif 2 darab 2 jadi negatif 4 sama dengan 12. Okey, negatif 14 negatif 12 negatif 14 jadi negatif 16 sama dengan 12. Okey, jadi sama tak kiri dengan nilai kanan? Tak sama, maka tidak. Jawapan kita tidak. Kita kata P tidak berada pada garis lurus 3X tolak 2Y sama dengan 12. Okey, jawapan kita adalah tidak. Sebab apa? Kenapa tidak? Sebab bila kita masukkan koordinat P dalam persamaan ini, kita dapati bahawa nilai kiri tak sama dengan nilai kanan. Itu hujah kita. Okey, kita pergi pada contoh soalan yang ke C. Okey, soalan C.
Okey, dia tulis X per 3. Okey, ni dia tulis dalam bentuk persamaan ini. Y per 2 sama dengan 1. Kalau ingat balik tadi. Okey, dia guna kaedah persamaan ini kan, persamaan yang kedua. Dan kamu kena ingat, dia tak semestinya bagi Y sama dengan MX tambah C. Kadang dia bagi dalam bentuk yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi kesemua ni sebenarnya persamaan ini sama saja. Cuma yang beza dia adalah dari format susunan dia. Okey. Okey, dia tulis X per 3 tambah 2 Y per 2 sama dengan 1, di mana titik P dia adalah 6 negatif 2. Okey, 6 ni adalah paksi X, negatif 2 ni adalah paksi Y. Gantikan nilai X di sini. Okey. Kita ambil biru ni, cuba. Okey, X sama dengan 6 per 3 tambah Y sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan 1. Okey, 6 per 3 potong 1 potong 3 2. Betul tak? Okey, positif negatif dah akan jadi negatif lah nanti. Jadi potong 1 potong 1. Yang jadi adalah 2 positif negatif. Positif darab negatif akan jadi negatif. Okey, 2 tolak 1 sama dengan 1. Maka 2 tolak 1 sama dengan 1. Sama dengan 1. Maka jawapan sama. Maka jawapan kita adalah ya. P berada di atas garis lurus X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1. Ya, jawapan kita ya. Sebab kita dapati nilai kiri sama dengan nilai kanan. Okey, kita pergi pada D. Okey, soalan D. Okey, D dia tulis 2 2Y sama dengan negatif 5X tolak 7. Okey, di mana koordinat bagi titik P adalah 43. Okey, di mana 4 ni adalah X, 3 ni adalah nilai Y. Masukkan, gantikan nilai ni. Okey. Okey, 2 darab berapa Y? 2 darab 3 tutup. Guna buku ni, cari. Kata. Habis dah kata adik. Okey, sama dengan negatif 5 X sama dengan X darab apa? 4 tolak 7. Gantikan dalam persamaan ni dengan nombor yang diberikan lah, nilai X dan nilai Y. 2 darab 3 6 sama dengan 5 darab 4 negatif 20 tolak 7. Okey, 6 sama dengan negatif 27. Sama tak? Tidak. Maka jawapan kita adalah tidak. P tidak berada pada garis lurus 2Y sama dengan negatif 5X tolak 7. Jawapan kita tidak berada sebab nilai kiri tak sama dengan nilai kanan. Okey, alhamdulillah. Tiga harap jelas kan? Okey, kalau tengok sini contoh yang ketujuh. Okey, sebelum uji minda 9.1C. Okey, sikit lagi. Dalam bilik tak ada, anda cari dah.
Habis dah kasi tak ada lah. Habis dah bagi semua lah. Bagi semua apa? Kertas lah. Kita apa? Kertas yang nak guna lah. Nak tepi adik. Okey. Sekejap lah. Okey, kita pergi pada contoh yang ketujuh. Okey, contoh yang ketujuh. Dia kata Rajah menunjukkan garis lurus X tambah 5Y sama dengan 15. Okey, dia beri bahawa U adalah asalan atau pusat dia punya graf lah. Tentukan nilai H, K dan Q. H, K dan Q. Okey. Okey, daripada persamaan. Okey, kita tulis. Dia kata 3x tambah 5y sama dengan 15. Okey. Di sini kita tahu bahawa titik ni y sama dengan x, nilai x kita tak tahu, x sama dengan x, kosong lah. Maksudnya koordinat dia di sini y sama dengan kosong, x kita tak tahu berapa. Di sini x sama dengan kosong, k ni x sama dengan kosong, y kita tak tahu berapa. Betul tak? Okey, kalau tengok di sini, ini adalah nilai nilai paksi x dan ini adalah nilai y. Okey. Okey, kalau kita tengok di sini, nak cari nilai h, kita ambil h dulu lah. Sebab soalan kata h kan. Soalan h, cari nilai h. Okey, h adalah tentukan. Okey, tentukan nilai h. Okey, h ni adalah nilai x lah. Cari nilai x. H ni sama dengan x. Manakala k ni sama dengan y. Okey. Pertama kita masukkan nilai ini dahulu. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai ni kan. Di mana pada kedudukan h, y dia sama dengan kosong, betul tak? Sebab y ni berada pada betul-betul di asalan. Maka y sama dengan kosong, x kita tak tahu berapa. Maka kita cari. Kita masukkan nilai h. Okey, cikgu buat. Okey. Di mana pada h, kedudukan h, koordinat dia adalah x kosong. Di mana nilai x kita tak tahu, nilai y kita tahu. Nilai x kita tak tahu. Manakala nilai y kita tahu. Maka kita tulis balik dalam persamaan ini. Kita masukkan koordinat ini dalam persamaan ini. Maka 3x kita tak tahu tambah 5 kurungan kosong sama dengan 15. Okey. 3x 5 darab kosong sama dengan kosong. Okey, sama dengan 15. Okey, kita guna kaedah persamaan linear. Kita nak mencari nilai x. Okey, 3 pindah ke sebelah sana. 3 dalam keadaan mendarab. Pindah sana akan jadi bahagi. Maka x sama dengan 15 bahagi 3. X sama dengan 5. Maka kita dapati x sama dengan 5. Maka h pun sama dengan 5 juga. Maka kita dapati bahawa sini adalah 5 kosong. Okey, kita pergi pada B. Okey. B, dia suruh cari nilai K. K dia, kalau tengok pada sini, koordinat dia adalah kosong bagi y, bagi x. Y kita tak tahu berapa. Maka kita masukkan dalam persamaan dia. Persamaan dia apa? Okey, 3x. Okey, kita masukkan terus. Okey, masukkan 3 darab x berapa? X kosong. 3 darab kosong tambah 5 y darab apa? Y. 5y lah. 5y sebab kita tak tahu nilai dia kan. Y sama dengan
15. 3 kali kosong, kosong. Jadi 5y sama dengan 15. Y sama dengan 15. Okey, 5 mai sini akan jadi bahagi. Y sama dengan 3. Potong 1. Okey, 3. Okey, jadi di sini kita dapati bahawa X kosong, Y 3. Okey, soalan C. Soalan C. Okey, C je kita sini ya. Okey, C dia kata cari nilai Q. Okey, Q pada koordinat ni dia dah bagi siap dah nilai X, di mana koordinat dia 2Q. Okey, maksudnya Q ni sama dengan Y lah. Y kita tak tahu kan. Q ni sama dengan Y. Okey, di mana sini ada nilai X, di sini ada nilai Y. Jadi kita masukkan dalam persamaan. Okey, masukkan dalam persamaan. Okey, X. Okey, kalau terputus lagi kamu join balik lah. Jangan tak join pula, join balik. Okey, persamaan dia adalah okey, mana ni? Okey, 3 X sama dengan apa? 3X 3 darab 2 tambah 5 darab Y, 5Q lah. 5Y. Q sama dengan Y lah. Kita tak 5Y sama dengan 15. Okey, 3 kali 2 6. 6 tambah 5Y sama dengan 15. Okey, 5Y sama dengan 15. Okey, ini positif, mesti akan jadi negatif 6. 5Y sama dengan berapa? 9 kan? Produk 9. Okey, Y sama dengan 9 bahagi 5. Y sama dengan 9 bahagi 5 1.8. Maka automatik Q sama dengan 1.8. Maka di sini koordinat dia adalah 2 1.8. Koordinat dia 1 point. Okey, jadi selesailah untuk jawab untuk soalan ni. Jadi kita dapat H sama dengan 5, K sama dengan 3, dan Q sama dengan 1.8. Okey, kecerunan garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15. Okey, soalan dia cari kecerunan. Okey, kecerunan dia apa? M kan? Okey, di bawah tajuk garis lurus kamu kena keluarkan Y sama dengan MX tambah C. Kena tukarkan persamaan ini dalam bentuk format yang pertama. Kita sebut dia. Gantikan Y sahaja berada di sebelah kiri, selain pada Y mesti berada di sebelah kanan. Baru kita tahu M dia berapa, kecerunan dia berapa. Okey, kita tulis. Dia tulis sini. Okey. Dia kata cari kecerunan dia. Okey, di sini soalan D. Letak 3X tambah 5Y sama dengan 15. Betul tak? Jadi kita kena gantikan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Okey, di sini bila nak gantikan ni, maka negatif 3X ni perlu dipindahkan ke sebelah sana dulu, step by step, supaya kita nak tinggalkan Y saja berada di sebelah kiri kan. Jadi 5Y sama dengan 15 tolak 3X. Okey, ni positif, masih akan jadi negatif. Okey, Y sama dengan 15. Okey, ni darab, mai sini akan jadi bahagi. Bahagi 5 tolak 3 pun kena bahagi dengan 5. Maka tukar warna cerah sikit, tempat gelap ni. Maka Y sama dengan 15 potong 1 potong 3. 3 tolak 3X per 5. Adakah dia betul?
format dia tak betul lagi. S mesti berada nombor 2 dan C mesti berada nombor 3. Maka 3X ni kita kena terbalikkan dia. Y sama dengan negatif 3X per 5 tambah, okey, 3 ni kita pindah ke belakang kan. 3 ni positif, maka positif 3 tambah 3. Maka apakah dia punya kecerunan dia? Kecerunan dia M sama dengan negatif 3 per 5. C dia, pintasan dia adalah 3. Kalau soalan tanya apakah C dan apakah M. M ni adalah kena ingat balik, M ni adalah kecerunan. M kecerunan, C pintasan Y. Maka selesai jawapan ni. Jadi soalan tanya kecerunan garis lurus. Kalau dia kata pintasan Y bagi garis lurus, maka dia sama dengan 3. Okay, jelas lah. Okey, kita tengok pada okey, ni contoh. Kalau terputus lagi, kamu ni balik lah, join balik. Okey, kita masuk pada latihan. Apa yang cikgu bincangkan tadi, cara ni dia akan masuk latihan ni lah. Benda yang sama je. Okey, kalau kita tengok sini, okey, kita sambung balik. Okey, kita dah melepasi 50 minit yang pertama. Okey, kita sambung. Soalan yang pertama, latihan okey 9.1C. Okey, kita dah masuk C lah. Okey, soalan yang pertama. Okey, tentukan sama ada titik berikut terletak pada garis lurus Y sama dengan 2X tambah 6. Okey, Y sama dengan 2X tambah 16 atau bukan. Okey, jadi setiap nombor-nombor ini sebenarnya kamu kena semua tahu, cikgu percaya setiap ni koordinat ni dia ada nilai X dan nilai Y. Yang ni pun nilai X, nilai Y. Ni X, ni nilai Y. Ni X, Y. Gantikan sahaja dalam persamaan yang diberikan. Masukkan saja koordinat ini. Ni X, ni Y. Ni X, ni Y. Ni X dan ni Y. Ni X dan ni Y. X dan Y. Sebenarnya benda ni berulang-ulang. Benda sama aja. Yang berubah adalah nombor. Kalau kamu ingat apa step cikgu bagi tadi, cikgu rasa kamu boleh buat dengan baik lah. Okey. Okey, cikgu, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, soalan 1. Soalan 1A. Okey, keluarkan dulu, tulis dulu persamaan dia. Y sama dengan 2X tambah 16. Okey, gantikan nilai M tu adalah, koordinat dia adalah negatif 4, 3. Di mana kita tahu M ni adalah X, ni adalah Y. Gantikan dalam persamaan ini. Okey, gantikan dalam persamaan ini. Okey, Y sama apa? Y di sini sama dengan 3 sama dengan 2 darab negatif 4 tambah 16. Okey, 3 sama dengan 2 kali negatif 4, negatif 8 tambah 16. Okey, negatif 8 tambah 16. Hutang RM8, bayar ada duit RM16. Maka baki lagi 8 kan. 3 sama dengan 8. Sama tak? Tak sama. Maka jawapan kita adalah tidak terletak pada tidak. Jawapan kita adalah tidak.
Okey, tidak. Maka titik M ni tidak berada pada garis lurus y sama dengan 2x tambah 16. Itu jawapan kita. Okey, kita pergi pada B, soalan B. Okey, cikgu ambil secara rawak soalan ni. Cikgu tak buat semua, nanti cikgu minta kamu buat lah. Cikgu ambil soalan C contoh. Okey, soalan C. Okey, dia kata koordinat dia ada y sama dengan 2x tambah 16, di mana M sama dengan negatif 8 kosong kan. Negatif 8 kosong. Okey, ini adalah nilai S, ini adalah nilai Y. Okey, gantikan koordinat M ni dalam persamaan. Y sama apa? Y sama dengan kosong, sama dengan 2 darab negatif 8 tambah 16. Okey, kosong sama dengan 2 darab negatif 8, jadi negatif 16 tambah 16. Maka negatif 16 tambah 16, hutang RM16, bayar RM16, maka baki dia kosong. Maka kosong sama dengan kosong. Maka apa jawapan dia? Betul, ya. Ya, M ni berada pada paksi pada garis lurus y sama dengan 2x tambah ni jawapan dia. Ni jawapan dia yang kamu kena itu. Tulis ya kerana ya y berada M berada pada garis lurus y sama dengan 2x tambah 16. Jadi cikgu ambil cara rawak Ni pun sama. Soalan 2 sama je dengan soalan pertama. Soalan yang 3 sama juga. Gantikan, cikgu ambil satu contoh soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, cikgu ambil cara rawak lah. Cara rawak, contoh cikgu ambil 3C. Soalan 3C. Soalan 3C dia bagi persamaan x per 2 tambah y per 3 sama dengan 1, di mana koordinat P sama dengan 4 negatif 3, di mana 4 ni adalah nilai x, negatif 3 adalah nilai y. Gantikan dalam persamaan ini. Dan kamu kena ingat, setiap persamaan yang diberikan mesti wajib ada nilai x dan nilai y. Kalau tengok balik tadi, konsep yang kita belajar sebelum ni, di sini ada nilai x dan nilai y. Ini adalah nilai x, ini adalah nilai y. Sama juga ini ada nilai x dan nilai y. Yang ni pun ada nilai x dan nilai y. Ni wajib lah untuk persamaan garis lurus, sebab dia melibatkan paksi x dan paksi y. Jadi dia tak ada masalah. Bila diberi satu koordinat titik, koordinat tersebut akan beri nilai x dan nilai y. Jadi gantikan saja koordinat ini dalam setiap persamaan yang dia bagi. Tak kisah dia bagi persamaan bentuk macam ni ke atau macam ni. Jadi x ni adalah 4. Jadi tulis 4. Mana besar sikit. Mana kelak sikit. X per 4 tambah y adalah negatif 3 per 3 sama dengan 1. Hilap. Ini 2, sini 4n. 4 per 2. 4 per 2. Tambah. Potong 1, potong 2. Potong 1, potong 1. Jadi 2 tolak 1 sama dengan 1. 2 tolak 1 sama dengan 1. Sama dengan 1. Maka sama tak? Sama. Maka jawapan kita adalah ya. P berada pada garis lurus x per 2 tambah y per 3 sama dengan 1. Ya. P berada pada garis lurus x per 2 tambah y per 3 sama dengan 1. Itu jawapan kita. Ya, jawapan kita. Jelas Kita pergi pada
soalan yang keempat. Okey, rajah menunjukkan dua garis lurus. Okey, dia kata okey, dua garis lurus Y. Okey, dia dah tulis dah di sini. Okey, ini adalah garis lurus, persamaan pada garis lurus. Okey, ini adalah kunci kita ni. Persamaan ini adalah kunci kita. Okey. Okey, ini merujuk pada garis lurus ini. Manakala ini 2N ni merujuk pada garis lurus warna biru. Okey, diberi O adalah asalan. Okey, tentukan nilai H, K dan M. H mana? Okey, H di sini, K di sini. Pertama kita keluarkan dia punya koordinat dia dulu lah. Okey, K pada paksi ni K, Y sama dengan kosong. Maksudnya K ni X, kita tak tahu nilai dia. Y confirm kosong sebab dia daripada asalan kan. Di sini pun sama, X kosong. Di sini X sama dengan kosong, Y sama dengan H sama dengan Y lah. Yang ni sama dengan X, N sama dengan X. Okey, jadi langkah pertama kita H. Mana H? Okey, kita cari nilai H. Memandangkan nilai H ni, titik ni berada pada persilangan antara dua persamaan ini. Jadi kamu boleh guna, nak cari nilai H ni, kamu boleh guna persamaan satu ataupun persamaan yang kedua. Kamu boleh pilih nak guna yang mana untuk cari nilai H. Okey, contoh kamu kata okey, saya nak guna persamaan yang pertama. Okey, kita ambil. Okey, untuk cari nilai H, soalan A. Okey, gelap. Kita cari yang cerah sikit. Okey, tak menghilang pula. Okey, ya. Okey, makan kacang. Okey, kamu kata okey, untuk mencari nilai H ni kamu boleh guna persamaan pertama atau persamaan kedua. Kenapa? Sebab memang dia bersilang, kedua-dua bersilang di sini. Jadi kita guna yang ni boleh, yang ni pun boleh. Okey, contoh kita ambil yang pertama kan. Kamu kata nak guna yang pertama. Okey, ambil 2x tambah 3y sama dengan 6. Di mana koordinat dia yang kita dia punya koordinat pada persilangan ini adalah kosong H lah. H ini adalah nilai Y, H ini adalah nilai S dan ini adalah nilai Y. Okey, kita gantikan dalam ni 2 darab kosong tambah 3. Okey, H ni adalah nilai Y. Kita gantikan nilai H sama dengan 6. Okey, kosong sama dengan 3H sama dengan 6. Kosong sama dengan pula kosong lah. Kosong tambah kosong tu hilang lah. Okey, kosong ni hilang. Okey, H sama dengan 6. Maka okey, H sama dengan 6 bahagi 3. H sama 2. Betul tak? Okey, kamu guna persamaan yang pertama. Okey, contoh kamu kata cikgu saya nak guna persamaan yang kedua. Boleh juga. Sebab kedua-dua tu berada pada persilangan yang sama kan. Okey, contoh kamu kata okey, saya nak guna persamaan yang kedua. Y sama dengan X tambah 2. Di mana koordinat dia adalah kosong H. Ni X dan ini Y. Okey, Y sama dengan H. Okey, H sama dengan X apa? Kosong tambah 2. Maka H sama dengan 2. Okey, jadi yang mana kamu boleh guna? Dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh. H sama dengan 2. Okey, kita pergi pada nilai K. Nilai K yang kedua, B. Okey, K ni berada pada garis lurus persamaan garis lurus mana? Okey, jadi yang ni kamu tak boleh pilih. Yang ni kamu kena guna yang pink punya. K ni berada pada garis lurus warna pink, di mana persamaan dia adalah Y sama dengan X tambah 2. Okey, jadi kena guna ni. Kalau kamu guna yang ni salah. Kamu kena guna yang ni. Maka di mana paksi dia, koordinat dia adalah X kosong, di mana X kita tak tahu. Sekarang ni kita perlu cari nilai X. X sama dengan K. Okey, di mana ini X, ini Y. Okey, masukkan saja. Okey, Y sama dengan kosong sama dengan X tambah 2. Okey, kita terbalikkan.
Jadi main sini. Okey. X tambah 2 sama dengan kosong. Okey, dalam persamaan linear, kalau kita terbalikkan serentak kiri ke kanan, kanan ke kiri secara serentak ke semuanya, maka simbol tidak akan berubah. Itu dalam persamaan linear. Sebab tu cikgu tak ada ubah apa kan. Kita ubah base dia terus. X sama 2 pindah ke sana, kosong mari ke kini. Jadi X sama dengan kosong lah. Ni negatif 2. Maka di sini kita dapat X sama dengan negatif 2. Maka bila X sama dengan negatif 2, K pun sama dengan negatif 2. Di sini kita dapat K sama dengan negatif 2. Tadi H sama dengan 2. Okey, N pula C. Okay, cikgu ubah warna pula. Okey, C nilai N. N berada pada garis lurus mana? Warna biru. Dan kita kena guna persamaan mana? Persamaan yang biru lah. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 6. 2x tambah 3y sama dengan 6. Di mana koordinat bagi ni N ni adalah x kosong koordinat dia. Sini x kosong kan. Ni adalah N, ni adalah y. N ni adalah ni nombor ni. Okey, kita gantikan dia. Jadi 2x kita tak tahu tambah y 3 darab kosong sama dengan 6. Maka 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bahagi 2. X sama dengan 3. Okey, X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 bersama dengan N sama dengan 3. Okey, maka kita dapat sini N sama dengan 3. Okey, dah selesai. Okey, simple saja sebenarnya. Okey, berapa minit kita ni? Okey, selesai. Cikgu harap tajuk ni okey, selesai lah kita untuk 9.1C. Dan cikgu cuba habiskan tajuk ni sebelum kita buka sekolah lah. Saat lagi cikgu baru nak sambung macam mana. Jadi kalau boleh habiskan dulu, dan kita habis dan kamu faham. Jadi selesai lah. Okay. Apakah yang anda faham tentang keturunan garis selari? Yang ni kita akan masuk pada next sesi 8.30 9.30. Kelas sepatutnya sampai pukul berapa? Oh, awal lagi. Masih ada lagi masa. Dia kelas sampai pukul 10.30 kan. 3 orang je yang tinggal, Aisyah, Damia dengan Izzah. Yang lain tadi terkeluar tadi, tak masuk terus. Sama ada mereka tak tahu ataupun mereka ingat cikgu dah habiskan. Jadi nanti kamu pesanlah kat kawan-kawan kalau terkeluar, join balik link yang diberikan. Sebab apa? Sebab Webex dah bagi masa 50 minit saja untuk satu sesi. Satu sesi dia bagi 50 minit. Jadi selepas 50 minit automatic log out semua. Kita kena log in balik lah. Okey, kalau tengok pada cuba buat latihan 9.1C. Buatlah. Simple je, mudah je. Okey. Tengok pada ni, apakah yang anda telah pelajari bahawa keturunan suatu garis lurus ialah nisbah jarak mencancang sesebah jarak mengufuk, dan sepadan garis-garis selari adalah sama. Okey, kita tengok dulu. Kadang-kadang ayat bahasa buku teks ni dia terlalu skema, kan kita tak faham bahasa dia. Bahasa orang tua-tua jadi kita tak faham. Jadi kita kena tengok dulu. Okey. Okey. Dia nak tentukan sama ada garis keturunan pada sebuah garis lurus tu sesama atau tidak bagi sebuah garis yang selari. Maksudnya sebenarnya keturunan cikgu sebut sikit. Okey, sebenarnya sesebuah graf walaupun persamaan dia berbeza, tapi dia boleh jadi keturunan dia sama. Sebab apa? Suatu graf, okey, ini adalah graf contoh paksi X dan paksi Y.
Ini adalah graf. Contoh kalau ini adalah graf. Contoh dia beri persamaan lah. Kalau diberi garisan ini selari. Garisan ini selari, tak kisahlah dia berada di mana. Kalau dalam matematik, kalau garisan selari dia ada simbol macam ni kan. Maksudnya dia selari. Apa maksud selari? Ni selari. Garisan selari ni maksudnya dia punya kecondongan dia sama. Condong sama. Kecondongan sama juga kalau segi empat selari tu. Pernah tengok segi empat selari? Cikgu Luki ni tak buat cantik sangat, tapi dia tulis macam ni. Maksud dia garis pertama dan garis kedua ni dia selari sama, dan garis ketiga dan garis keempat ni dia selari, dua ni pasangan dia. Maksudnya itu maksud garis selari. Bila apa maksud garis selari? Bila maksud garis selari, dia punya sudut dia adalah sama. Sudut darjah kecondongan dia sama. Jadi automatik lah. Kalau dalam persamaan ni, kalau diberi persamaan ni, dia punya kecerunan dia juga sama. Bila garis selari, kita akan kata kecerunan juga sama. Kalau dalam kita belajar dalam bab matematik, sudut dan garis apa semua tu, kita ada jumpa segi empat selari, ataupun dia bagi satu gambar rajah, dia letak tanda macam ni. Maksudnya dia ada selari. Maksudnya sudut ni, kalau sudut ni 60 darjah, automatik sudut sini pun 60 darjah kan. Kalau sudut sini berapa? Contohnya 120 darjah, maka sudut sini pun 120 darjah. Ini dari segi sudut. Kalau sudut dalam pun sama, maka automatiklah kecerunan bagi garis ini pun sama. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Maksudnya apa? Bagi garis yang selari, M dia ni adalah sama, walaupun nilai Y, nilai X dan nilai C dia tak sama. Nilai ni tak sama. Mungkin Y koordinat Y dan X ni tak sama. C ni mungkin graf A, graf B, graf C dan graf D, dia punya pintasan dan C dia tak sama. Mungkin A dia pintasan Y dia, aksi Y dia di sini. Yang B pintasannya dia nilai di sini. Yang C pintasannya di sini. Dan D pintasan dia mungkin di sini. Jadi C dia punya pintasan berubah tak sama, X tak sama, Y tak sama. Yang sama adalah M, kecerunan. Sebab apa? Darjah dia punya condong tu sama semua. Tu yang dimaksudkan oleh soal buku teks dia tu. Walaupun ayat dia tu nampak cikgu pun tak faham ayat dah, tapi cikgu faham lah dia punya nak cerita apa. Jadi inilah maksudnya. Contoh. Kita tengok ni skrin. Kita tak apa yang cikgu nak sebut tadi di sini. Yang ni kita tak mengira lagi nak. Kita baru nak tu nampak clean dia. Ya. Mama pergi buat kapal. Kalau panggilan kan, kita akan panggil apa juga. Ya. Hana lagi, Deknan lagi, adik Hana lagi, Najongna lagi. Itulah panggil. Tepi kah? Tak apa. Sikit tangan. Bagus Abang Soleh. Cikgu letak siap-siap contoh 8 lah. Ni yang cikgu nak cerita tadi lah, bahawa apabila ada graf yang selari, persamaan dia berbeza-beza, kecerunan dia juga kecerunan sama, pintasan Y berbeza. Kita tengok sini. Pada asas dia adalah Y sama dengan
mx tambah c. Okey, di mana nilai y ni kalau kita koordinat dia berbeza-beza nanti. Okey, m dia adalah sama. M dia adalah sini graf pertama 2 2 2 2 2. Di mana x dia okey akan berbeza-beza dan c dia pintasan y dia. Kalau graf yang pertama pintasan dia pada 4. Okey, graf yang kedua pintasan dia pada 2. Graf yang ketiga pintasan dia kosong. Kosong lah ni. Okey, graf yang keempat pintasan dia negatif 2. Manakala graf yang kelima pintasan dia negatif 4. Jadi satu garisan selari, kamu kena ingat bahawa kecondongan dia adalah sama. Ni garisan selari ni penanda kita tunjuk ni. Kalau sudut dia pun sama. Sudut dia pun sama. Kalau mari saja kita kata graf macam ni, kalau ni satu selari kita tunjuk. Kalau dua garisan selari, dua pasang garisan selari, yang ni selari dengan yang ni, yang ni selari dengan yang ni, maka bukan hanya sudut di sini saja yang sama, sudut yang ni pun sama. Ni sudut ni, contohnya macam kita tambah, sudut ni pun sama. X sama dengan X, Y sama dengan Y. Jadi kecerunan dia adalah sama. Okay, kita tengok pada contoh yang ke-8. Okay, tentukan sama ada garis lurus Y adalah selari dengan garis. Okay, nak tahu selari tak selari, kita tengok bergantung kepada kecerunan. Okay, pertama, graf yang pertama kita tengok pada kecerunan dia. Y sama dengan mx tambah c. Yang ni pun sama. Y sama dengan mx tambah c. Yang lain akan berubah. X akan berubah, Y akan berubah, C akan berubah. Yang sama adalah M. Kita tengok pada M. Untuk graf yang pertama, M dia apa? Y sama dengan, okey, yang ni kita dah tahu dah. M sama dengan 3. M sama dengan 3. Okey, yang ni, okey, kita tulis. Ya. Ya. Api buang tu. Siap ni kita tahu. Okey, gantikan 6x tambah 2y sama dengan 9. Okey, kita debat sebelah ni. Gantikan jadi y sama dengan mx tambah c. Y saja berada sebelah kiri, selain pada y pindah ke sebelah kanan. Jadi 2y sama dengan 9 tolak 6x. Okey, ni positif, macam ni kita jadi negatif. Y sama dengan 9 bahagi 2 tolak 6x bahagi 2. Okey, y sama dengan, okey, matikan, potong 1, potong 3. 9 per 2 tolak 3x. Okey, yang ni tak ikut susunan y sama dengan mx. X ni mesti berada di tengah-tengah kan. Y sama dengan negatif 3x tambah 9 per 2. Okey, di sini m di sini sama dengan negatif. Okey, M ni untuk persamaan ini, M dia sama dengan negatif 3. Sama tak dengan M ni? Tak sama. M ni positif, maka M ni negatif. Barangkali dia punya kecondongan dia, M ni adalah macam ni. Yang ni kecondongan dia macam ni. Jadi tak sama. Maka kita dah tentukan bahawa garisan ini selari atau tidak. Maka jawapan kita tidak selari. Tak selari. Kerana apa? Kerana kecerunan bagi persamaan ini 3. Kecerunan bagi persamaan ini negatif 3. Maka tak sama. Jelas tak? Okey. Kita pergi pada Kejap, kita tengok kenapa jawapan dia bagi dia kata selari. Mai sini akan jadi negatif. Betul lah. 6 mai sini akan jadi negatif 6. Oh, saya silap tadi. Betul lah. Betul lah. Okey, tengok balik lah.
Cikgu tersilap. Kita silap tulis ni. Ni nampak ni. Ni bukan positif ni. Ni adalah negatif, betul tak? Cikgu silap. Tak ada siapa tegur cikgu ni. Ini adalah negatif. Negatif. Bukan positif. Cikgu buat bentalan dengan pen merah. Ni negatif. Okey, di sini akan jadi negatif. Di sini akan jadi negatif. Okey, negatif 2. Negatif 2. Dia akan jadi negatif ni. Okey, ni negatif. Negatif bahagi negatif dia akan jadi positif. Yang ni positif. Okey, sama dengan positif. Okey, jadi selari positif. Kita kena hati-hati tu. Kadang-kadang nampak esok jadilah macam ni. Kita kalut-kalut soalan bagi 6x tolak 2y sama dengan 9. Kita pergi tulis 6x tambah 2y sama dengan 9. Jawapan automatik akan jadi salah. Jadi di sini dapat 3. Di sini M dia pun 3. Di sini pun M sama dengan 3. Jadi jawapan dia adalah selari. Kenapa? Kerana nilai M dia sama dengan 3. Nilai M dia sama. M ni adalah kecerunan dia sama. Jadi okey. Cikgu tak padang sebab nak bagi kamu nampak lah. Kalau sekarang biasanya berlaku kesilapan yang kecil macam ni menyebabkan salah semua jawapan kita. Okey. Nanti. Sat lagi nak pergi makan kenduri. Nak ikut tak? Pakai baju apa? Pakai baju cantik lah. Okey. Kita pergi pada contoh 9 dan contoh 10. Seterusnya latihan 9.1D. Okey, sikit lagi lah. Sikit lagi. Last ni ya. Okey. Okey, cikgu ambil yang ni saja. Cikgu edit sikit lah. Contoh 10. Okey, hari ni alhamdulillah kita dapat 2. Dua latihan uji minda. Okey, kita pergi pada contoh yang ke-9. Okey, tentukan sama ada garis lurus pertama ada selari dengan garis lurus yang kedua. Garis lurus satu ni selari tak dengan garis lurus kedua? Selari atau tidak bergantung kepada M dia. M dia sama dengan berapa? Untuk cari nilai M, kita mesti tukarkan persamaan berikut. Kedua-dua ini dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau M dia sama, maka samalah selari lah. Kalau M dia tak sama, maka dia tidak selari. Maka di sini Y sama dengan M dia. Di sini kita dah tahu dah M ni adalah 3 sebab dia dah bagi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C kan. M dia sama dengan 3. Yang ni je kita perlu kira. Okey, jadi pindahkan 6 pergi sana. Y sama dengan 3S bahagi 6 tolak 9 bahagi 6. Potong 1 potong 3. 3 6 2 3. Maka Y sama dengan 1x per 3 ataupun x per 3. X per 3 sama tolak 3 per 2. Maka di sini M dia sama dengan 1 per 3. Sama tak? Tak sama. Tidak sama ataupun tidak selari. Garisan ini tidak selari lah. 1 ni M dia sama dengan 3. Yang ni M dia sama dengan 1 per 3. Tak selari jawapannya.
Okey, pergi pada contoh yang ke-10. Diberi gambar rajah persamaan pertama selari tak dengan persamaan yang kedua. Dia kata bahawa garis lurus ni adalah selari dengan garis lurus ni. Hitungkan nilai H. Okey. Adik jangan ni. Okey, pertama sekali okey, kita pergi kepada pastinya persamaan pertama ni akan membantu kepada persamaan kedua dalam kita nak mencari nilai Y. Okey, pertama kita gantikan dahulu kedua-dua persamaan ini dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Sebab apa? Sebab dia dah kata ini adalah selari. Bila selari, nilai M dia adalah sama. Maka bila dia kata selari, nilai M dia adalah sama. Jadi yang ni pun kita tukar dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi gantikan yang ni dulu. Okey, 3Y sama dengan 18 tolak 4X. Y sama dengan 18 bahagi 3 tolak 4 X bahagi 3. Potong 1. Okey, kita ingatlah pening. Potong 6. Y sama dengan 6 tolak 4 S per 3. Tukarkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka Y sama dengan negatif 4X per 3 tambah 6. Okey, ini dalam bentuk format dia. Di sini M dia sama dengan negatif 4 per 3. Betul tak? Kita pergi pada yang ni. Okey, gantikan HY sama dengan 20 tolak 2X. HY Y sama dengan 20 per H tolak 2X per H. Okey, Y okey, kita tukarkan dalam bentuk Y sama MX tambah C. Jadi yang ni 2X, ni duduk depan. Negatif 2X per H tambah 20 per H. Okey, mana M dia ni? M dia ni adalah negatif 2 per H. Okey, di sini dah kita akan ambil. Okey, kita letak macam ni. Okey, negatif 4 per 3 sama dengan negatif 2 per H. Sebab nilai M dia adalah sama. Bila dia kata selari, maka nilai M ni adalah sama. Maka kita tak je ni, negatif 4 per 3 sama dengan negatif 2 per H. Maka tugas kita adalah mencari nilai H. Betul tak? Okey, jadi untuk cari nilai H, kita guna kaedah persamaan linear. Okey, persamaan linear. Okey, pergi 3 dekat dalam bahagi. Yang ni pun bahagi. Okey, kita pindah melepasi sama dengan. Yang ni pun kita pindah melepasi sama dengan. Okey, H ni akan darab negatif 4H. Sebab dia darab dengan 4 kan. Sama dengan negatif 2 darab 3 jadi negatif 6. Betul tak? Negatif 2 darab 3 jadi 6. Negatif 6. Maka H sama dengan negatif 6 bahagi negatif 4. H sama dengan, okey, potong 2, potong 3. Negatif akan jadi positif. H sama dengan 3 per 2. Okey, H sama dengan 3 per 2. Okey, kita dapat H sama dengan 3 per 2. Okey, selesai apa tu. Okey, kita pergi pada uji minda. Okey, kita ada masa berapa minit lagi. Okey, kita habiskan yang ni sikit lah. Cikgu ambil secara rawak latihan ini. Okey, kalau kamu tengok, tentukan sama ada garis lari atau bukan. Okey, nak menentukan garis lari atau bukan, kita mesti tukarkan persamaan berikut dalam persamaan asas kita. Apa persamaan asas dia? Y sama dengan, gantikan persamaan berikut dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Di mana kunci yang kamu kena ingat, selari M mesti, kalau dia selari, nilai M mesti
sama. Nilai M bagi setiap kedua persamaan berikut mesti sama. Contoh cikgu ambil satu contoh. Mana? D. Okey, nilai M dia ni kita dah tahu dah. Yang ni M sama dengan negatif 3. Yang ni M sama dengan negatif 3. Kita dah tahu dah. Okey, jadi kalau dia dalam bentuk contohnya 2x tambah 3y sama dengan 3, kita kena tukarkan dulu dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Pastikan y saja berada di sebelah kiri, selain pada y mesti berada di sebelah kanan. Okey, macam ni. Yang ni kita kena ubahkan dia dulu. Okey, cikgu ambil ini dulu. Okey, 9x tambah 2y sama dengan 12. Okey, gantikan menjadi y sama dengan mx tambah c. Okey, y saja berada sebelah kiri. Jadi 2y sama dengan 12 tolak 9x. Y sama dengan 12 bahagi 2 tolak 9x bahagi 2. Y sama dengan potong 1 potong 6. 6 tolak 9s bahagi 2. Okey, gantikan y sama dengan, okey, pindahkan negatif 9s bahagi 2 tambah 6. Okey, di sini M dia sama dengan negatif 9 per 2. Manakala M tadi negatif 3. Maka sama tak sama? Maka tak selari. Okey, jelas dah? Yang ni tak selari. Okey, kamu cuba buat soalan A, B, C tu. Okey. Soalan nombor 2. Tentukan nilai K bagi setiap pasangan berikut. Okey, K bagi setiap pasangan berikut. Pasangan garis selari. Okey, bila dia kata pasangan ini adalah dua persamaan ini garis selari. Bila dia kata garis selari, maka M dia adalah sama. Okey, terima kasih. Okey, jadi okey, di sini bila dia kata K adalah cari nilai K, dia kata dua persamaan ini, persamaan pertama dan persamaan yang kedua ini adalah garis yang selari, maka M dia adalah sama. Okey, cari nilai M yang pertama dan cari nilai M yang kedua. Okey, contoh cikgu ambil yang contoh C lah. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Contoh nilai C apa? B. Okey, nombor 2 B. Okey, dia kata KX tambah 2y sama dengan 7. Ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua 6x tambah 2y sama dengan 15. Okey, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, soalan dah bagi tahu dah di sini bahawa dia adalah garis yang selari. Bila selari, M sama, kecerunan dia sama. Okey, cari kecerunan yang pertama. Nak cari kecerunan pertama, kita kena gantikan dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, gantikan y sama dengan mx tambah c. Okey, y sama dengan mx tambah c. Supaya apa? Kita tahu bahawa nilai yang melekat dengan x ni adalah nilai m. Okey. Okey. Jadi y saja berada sebelah kiri, kita pindahkan jadi 2y sama dengan 7 tolak kx. Okey, y sama dengan 7 tolak 7 bahagi 2 tolak kx per 2. Okey, di sini m yang di sini adalah k per 2. Okey, m di sini. Okey, 2y sama dengan 15 tolak 6x. Kita gantikan pada y sama dengan mx tambah c kan. Okey, y sama dengan 15 bahagi 2 tolak 6x bahagi 2. Okey, potong 3. Jadi y sama dengan 15 per 2 tolak 3x. Okey, kalau gantikan bentuk y sama dengan mx tambah c, jadi y sama dengan negatif 3x tambah 15 per 2. Maka di sini M dia sama dengan negatif 3. Jadi kamu ambilkan, dia kata M ni sama dengan M ni, maka kita tulis dalam bentuk persamaan linear. Tulis dalam bentuk persamaan linear. Okey, tulis dalam bentuk persamaan linear. Kamu tulis K per 2 sama dengan nilai ni, negatif 3. Maka selesaikan dia. K ni sama dengan nilai ni.
Sebab apa sama? Sebab dia adalah garis yang selari. Okey, maka nilai M dia adalah sama. Maka kita tulis dalam bentuk K/2 sama dengan negatif 3. Maka selesaikan guna kaedah persamaan linear. 2 pergi sana, K sama dengan negatif 6. Maka kita dapat K sama dengan negatif 6 untuk yang ni. B kan sama, maka K sama dengan negatif 6. Ulang balik step cikgu ni dalam soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Belajar di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari. Okey, bila sebut segi empat selari, maka garisan ini adalah selari. Apa maksud selari? Maksudnya M dia adalah sama. Dia hidden dia adalah M sama. Apa yang kamu kena faham keluar sini adalah M dia adalah sama. Yang mana sama? Pasangan dia lah. Kalau PS SP, pasangan dia RQ. Maksudnya M ini sama dengan M ini. Okey. Kalau selari mana? Yang atas. Okey, maka M ini sama dengan M ini. Dia soalan ni sama dengan soalan nombor 2 ni. Soalan 3 ni sebenarnya sama dengan soalan nombor 2. Dia bagi soalan yang pertama, M ini persamaan ini sama dengan persamaan ini. Dia bagi dua persamaan. Nampak? Jadi kita perlu mencari nilai K. Yang ni sama dengan yang ni, selari dengan yang ni. Maka kita perlu cari, nak habis dah masa. Untuk minit yang kedua, cepat ya. Bukan minit kedua dia lebih pendek. Jadi kamu cuba buat. Okey, yang ni sama dengan yang ni. Maka guna kaedah yang kedua ni untuk menjawab soalan ni lah. Guna kaedah yang cikgu tunjuk ni. Boleh? Sebab masa nak habis untuk minit untuk masa yang kedua. Cikgu rasa dia lebih pendek sikit daripada masa pertama kot. Sebab rasa sekejap. Okey, jadi cikgu tak tunjuk sebelum masa habis. Okey, jadi kalau net kamu cuba buat dulu latihan ni. Kalau ada masalah, kamu boleh personal WhatsApp cikgu ataupun tanya dalam grup. Okey, kita dah bincang soalan 9.1C, 9.1C. Okey, hari ni kita dah bincang soalan 9.1C. 9.1B kita dah buat kan sesi sebelum ni. 9.1C cuba buat, dan 9.1D. Okey, hari ni kita sampai 9.1D. Jadi insya-Allah pada sesi yang depan kita akan masuk bagaimana kita nak menentukan persamaan sesama garis lurus. Okey, yang ni simple je. Semua tajuk ni dia menggunakan kaedah persamaan linear. Penyelesaian persamaan linear. Jadi setakat ni kamu faham dulu setakat ni bagaimana kita nak menentukan garis tersebut selari atau tidak. Garis selari ni maksudnya kecerunan dia adalah sama. Kalau Y sama dengan MS tambah C, nilai M persamaan pertama dan nilai M untuk persamaan kedua mesti sama, baru dia garis selari. Itu saja yang cikgu nak sebut pada hari ini. Jadi kalau ada apa-apa soalan nanti kita bawa kepada sesi akan datang. Okey, insya-Allah kalau tak ada soalan lah. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Minggu depan tengok bukan. Pada malam ni kalau tak ada apa-apa cikgu akan update kelas ganti pada malam ni. Kelas ganti pada Jumaat yang lepas. Sebab cikgu tak buat kelas kan Jumaat lepas. Jadi insya-Allah cikgu akan ganti pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam ni lah. Cikgu harap semua kawan-kawan free lah malam ni lah. Okey, takat tu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.